اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 66, baris yang keempat daripada bawah. Surat 66 baris keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan khianah, dan mencuri, dan pukul orang, dan bunuh dengan tidak sebenar, dan berjalan pada tempat yang haram. Ini sambungan maksiat daripada anggota zahir yang wajib atas kita kena pelihara. Yang terdahulunya maksiat hati, wajib kita pelihara daripada maksiat hati. Kemudian dia masuk pula kepada pelihara daripada maksiat zahir. Ini bicara bab, kalau kita kira ni dalam kitab Hidayatus Salikin lah ninya. Ini bukan pembicaraan dalam ilmu tauhid. Tetapi walaupun kitab Pati Paridah kitab tauhid, tapi dia ada jugalah tambah-tambah dengan pembicaraan yang lain. Kitab tauhid ditambah juga pembicaraan yang lain. Sama dengan orang mengajar lah, mengajar ilmu tauhid, terkadang tersentuh juga pembicaraan dalam ilmu-ilmu yang lain. Mengajar ilmu fiqh, mengajar ilmu tasawuf contohnya. Tapi tersentuh juga pembicaraan dalam ilmu-ilmu yang lain. Jadi kitab Pati Paridah ni pembicaraannya ilmu tauhid, disentuh berkaitan dengan maksiat hati dalam ilmu tasawuf. Kemudian maksiat daripada anggota zahir pun kalau kita dalam fiqh sebab anggota zahir. Tapi maksiat daripada anggota zahir ni ada dah dalam kitab tasawuf dan kitab penawar bagi hati. Maksiat yang terhasil di 7 anggota sama dengan kitab Hidayatus Salikin ni. Dalam kitab Hidayatus Salikin ni bab yang keempat pada menyatakan maksiat anggota yang zahir daripada 7 anggota. Dalam kitab Hidayatus Salikin ni bab yang pertama tauhid. Bab yang kedua ketaatan zahir fiqh. Bab yang ketiga maksiat zahir. Bab yang ketiga maksiat zahir. Maksiat zahir itulah maksiat daripada 7 anggota yang zahir. Bab yang ketiga. Bab yang keempat pergi kepada maksiat hati. Bab yang kelima pergi kepada taat hati. Bab yang keenam barulah masuk tajuk zikir. Jadi pembicaraan berkaitan dengan maksiat yang terhasil dari 7 anggota zahir dan kitab Hidayatus Salikin bab yang ketiga. Dalam kitab Penawar bagi hati, kitab yang pertama membicarakan 7 anggota zahir, kitab yang kedua membicarakan 10 sifat kecelaan, kitab yang ketiga membicarakan 10 sifat kepujian. Itu dalam kitab Penawar bagi hati. Tapi nak cerita ni dalam ilmu tasawuf lah berkaitan dengan maksiat yang terhasil daripada anggota zahir. Hak mengelupahnya dan mengurangkan sukatan dan timbangan, itu maksiat tangan. Dan khianah
dan mencuri maksiat tangan, dan pukul orang maksiat tangan, dan bunuh dengan tidak sebenar maksiat tangan, dan berjalan pada tempat yang haram maksiat kaki, dan khianah ni. Sebab khianah ni, sebab sekarang ni mengurangkan sukatan maksiat tangan. Kemudian selepas dia khianah tu mencuri maksiat tangan, dan pukul orang maksiat tangan. Dan khianah ni, khianah pergi kepada maksiat tangan. Khianah pergi kepada maksiat tangan. Hak dalam kitab Hidayatus Salikin yang betul, khianah dia pergi pada maksiat tangan. Dalam kitab Hidayatus Salikin, ni surat 70 Hidayatus Salikin. Adapun kedua tangan itu, maka engkau pelihara daripada memalu akan orang Islam. Memalu ni memukul lah. Memalu dengan makna memukul. Kita memalu ni menjatuhkan aib tau. Ni memalu akan orang yang Islam. Memalu. Memalu ni apa? Memukul. Memalu dengan makna memukul akan orang Islam. Memalu, kita memalu jatuh aib. Ni saya mengaji ni, memalu tulis di bawah, yakni memukul maksiat tangan, dan daripada mencapai ambil akan harta yang haram. Dan kau pelihara pula tangan ni daripada menyakiti dengan dua tangan, itu akan suatu dari makhluk Allah Ta'ala. Atau engkau khianah dengan kedua tangan itu pada amanah orang, atau kepada pertaruhan orang. Pertaruhan orang ni, orang letak barang di kita. Pertaruhan orang ni bukan pertaruhan berjudi tu. Bukan pertaruhan berjudi. Pertaruhan kau judi tau. Taruh tau. Orang taruh simpan barang di kita. Taruh. Oh, dak ni dalam kitab Hidayatus Salikin ni. Pertaruhan orang ni dengan bahawa orang taruh pada kita. Taruh ni lorak negeri ni tau. Taruh tu simpan lah. Kita Terengganu taruh tau. Taruh lah. Taruh barang tu kau taruh. Tu macam mana? Kan ada lagi lorak negeri lain taruh. Ke bahasa buku taruh? Ada bahasa buku taruh. Hidayatus Salikin ni kitab lama ni. Jadi taruh. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ni orang Indonesia. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani orang Indonesia. Taruh ni orang Terengganu tu. Orang Kelantan taruh ke mana? Orang Kelantan taruh juga rasanya. Taruh. Sipang. Dan engkau pelihara pula atau engkau khianah dengan keduanya itu, kedua tangan, pada amanah orang atau kepada pertaruhan orang. Ni ayat kita. Pertaruhan orang makna apa ni? Orang taruh barang di kita. Orang letak barang di kita. Kita khianah. Kita guna barang dia. Ada orang ke simpan letak je. Tengok. Guna ke dia? Itu khianah dengan tangan. Ni khianah ni. Khianah amanah lah. Dengan tangan lah tu. Kau Nazri, ada tak taruh bahasa buku? Taruh. Simpan. Tak ada bahasa buku. Dan ni pertaruhan ni taruh. Ni Melayu lama ni. Jadi orang amanah apa-apa, orang simpan apa-apa, dia khianah dengan tangan. Kita sebut khianah ni sihir lah kalau kita dah. Kenayat ke bangga? Khianah.
Khianah ke kenanya? Sihir. Dia kena khianat orang. Kenayat oleh orang. Kenayat ni tak semestinya sihir. Allah dikenayak sungguhlah ke barang. Barang macam dia kenayak. Pada kenayak. Dia buat punuh. Dia buat lebih kurang je kenayak ke barang. Sama juga. Makan separuh tinggal. Makan separuh tinggal. Oh, kenayak ke makan nang. Tak ambuh tak sambil lah kalau nak makan. Dia panggil kenayak agak tu. Dah lain tak kenayak dengan khianah. Kalau hak sihir tu biasa apa sihir? Sihir khianat. Khianat ada. Dah kalau betul lah khianat ni sihir, memang dengan tangan juga. Memang dengan tangan lah. Letak barang tu khianat. Kena khianat. Jangan khianat ni. Kadang-kadang khianat ni mati orang. Mati. Tapi nak menjatuhkan hukum macam mana? Nak buktikan kematian kerana sihir, kerana khianat. Nak buktikan macam mana? Khianat ni menggunakan ilmu sihir lah. Hak mati-matilah, hak gila-gila lah. Hak bercerai-berai lah. Khianat lah. Ada ni. Jangan. Tutup guru pun kadang-kadang kena khianat. Ada tu guru, barang khianat tu jumpa dalam peti sejuk. Rumah tu guru sendiri. Mana kalau barang khianat tu boleh letak dalam peti sejuk, rumah tu guru sendiri kok, orang hok boleh pergi dapur lah. Orang boleh pergi dapur rumah tu guru ni, alah bukan tetamu biasa. Tak ada tetamu biasa. Siapa aje duduk di ruang tamu terus pas ke dapur. Tak ada. Hok boleh pergi dapur tu orang yang rapat lah boleh pergi dapur. Dalam peti sejuk ada barang khianah. Tu mau tu guru tu. Dia sakit hati apa tu guru tu tak tahulah. Maknanya boleh letak dalam peti sejuk dapur, maknanya orang yang rapat yang boleh pergi sampai ke dapur. Apa gitu mana khianat ni. Tu sihir. Orang menega, cara menega dia khianat. Dia goreng. Dia bukan goreng, dia rebus. Dia bubuh kayu api bawah tu nak panas air. Dia goreng ke rebus tak tahulah. Siapa kesudah boleh pegang air tu. Kayu api tu kita kata habis kayu api seveng hok dia atau di store dia di bangsa dia tu habis seveng bubuh boleh pegang air tak panas air. Tengok tu selesai angkat di bawah tu dia ada pakoh. Dia ada pakoh. Tu dia nak jadi orang menega tu tak boleh nega. Dah masuk kayu api dak panas air tu nak rebus macam mana? Nak rebus boleh pegang air tu. Boleh pegang air. Sebab ialah sejuk panas perbuatan Allah Ta'ala. Dah tahu jadi tak panas. Tak panas lah walaupun menggunakan kayu api tu. Kayu api yang banyak. Kayu api yang sevem besar kata kayu api. Tak panas lah. Tak panas perbuatan Allah. Allah mengkodokkan tak panas. Tak panas lah. Tapi asbabnya perbuatan sihir. Asbab saja. Sihir pun tak boleh bekah. Tapi asbab lah. Itu usaha panggil tu. Apa tangga tu? Sihir. Siap je masuk, pasti lalu. Sihir. Siapa kesudah tak jadi metoh semacam. Siapa kesudah metoh. Tak boleh nak buat apa pun, metoh. Itu sihir. Itu khianah apa panggil tu? Tadi membabitkan sihir tu boleh terjerumus kepada kesyirikan tu. Sihir itu haram, dosa besar, tetap dah. Dia boleh menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Syirik kafir kekal neraka lah. Ada ni. Itu kalau khianah dengan makna sihir. Khianah akan amanah. Khianah akan pertaruhan. Dia khianah ni kalau lebih umumnya
lawan kepada amanah. Lawan amanah khianah. Lawan sidik kazib, dusta. Lawan tabligh kitman, sembunyi. Fatanah lawan dia baladah, bodoh. Amanah lawan dia khianah. Amanah ni berjuruh, buat segala perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khianah ni mengerjakan larangan Allah. Khianah. Mata tengok maksiat, khianah. Telinga dengar maksiat, khianah. Lidah bercakap-cakapan maksiat, khianah. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Mengetahui oleh Allah akan mata yang khianah dan barang yang tersembunyi di dalam hati. Allah mengetahui kha'inatal a'yun, mata yang khianah dengan melihat perkara-perkara yang diharamkan. Itu lebih umum lah kalau khianah ni. Tapi sini kalau pergi pada maksiat tangan, khianah, sihir pun maksiat tangan. Khianah akan amanah atau pertaruhan orang pun, tu maksiat tangan. Ini dalam kitab Hidayatus Salikin. Atau engkau khianah dengan kedua orang itu akan pada amanah orang dan kepada pertaruhan orang. Orang taruh simpan barang, dia buat khianah. Dia pakar, dia buat hilang. Pada tanya dia balik, dia kata orang ambil. Macam-macam lah. Itu khianah. Dengan menggunakan maksiat tangan. Kalau khianah ni membabitkan anak Adam pula, satu pula lah. Kalau membabitkan anak Adam, tangan yang khianah. Dan mencuri. Tu maksiat tangan. Mencuri, maksiat tangan. Mencuri ni ambil secara sembunyi. Merompok ni ambil secara terang-terang. Mencuri, merompok. Hal ni terkadang terbabit sesama keluarga. Yalah, sama keluarga. Dia ambil barang tanpa diberitahu, senyap je. Ada yang seumpama tu. Dia ambil je, pada tahu je. Dia kata barang dia banyak kan. Ni. Dia dalam bab mencuri ni, daripada budak lah kita kena jodoh. Pandai ni. Balik-balik tengok, ada barang mainan. Sepupu lah kita kata kau. Ada dalam poket. Tu mencuri tu. Ambil tanpa disedari. Memang tak sedar belakang ni budak. Mak ayah kalau hak jenis tak bertanggungjawab kau, tak apalah. Ambil satu dua. Barang dia banyak tak luak dia pun tak sedar dia kata gitu. Ada ni. Tu mencuri. Budak tak ada dosa. Tapi kita mak ayah kau pegang selalulah. Beri pengajaran selalu. Lain kali jangan hantar balik, suruh minta maaf. Ajar. Kalau hak jenis tak bertanggungjawab kau, alah. Barang dia banyak Orang banyak duit kan. Ni hak tak banyak duit mana. Mujurlah ayah tak payah beli dah. Tidak nak beli pada kamu baik mahal juga. Mencuri tu kau panggil. Tu sama keluarga boleh berlaku seumpama tu. Kita kena tengok lah. Kadang-kadang berlaku di sekolah kena tengok. Kenapa ni dalam bekas alat tulis ni hak ada pensilnya satu, kenapa balik ada dua tiga ni? Ni sama ada dicuri, sama ada dia rapah. Kalau hak dia besar sikit kan, aku nak cek tak kena beri atau rapah. Rampas tapi budak tak ada dosa. Tapi mak ayah kena beri peringatan. Memang budak tak ada dosa, tapi kena ingat ini dosa anak Adam. Kalau budak ambil hak orang, mak ayah pun tak tahu, ke sampai ke akhir lah dia boleh ke dia tak balik lagi, tak dosa. Apabila dia balik, dia ingat kesalahan dia tu, dia kena ganti balik. Lepas dia balik, wajib dia ganti balik. Lepas itu kesalahan dengan anak Adam. Masa dia buat tu dia tak balik lagi, dia tak ada hukum. Yang bertanggungjawabnya mak ayah, tapi mak ayah tidak sedar.
Kalau mak ayah sedar, mak ayah akan ambil tindakan. Mak ayah tak sedar. Tapi apabila anak ni balik, kemudian dia ingat pada masa dia sekolah rendah belum balik, dia ada ambil barang kawan dia. Dia wajib kena minta maaf dengan kawan dia. Walaupun pada masa dia lakukan, dia belum balik sekalipun. Ini dengan anak Adam. Dengan anak Adam ni. Yang kita buat ni, kita tak berdosa sebab kita belum balik. Yang bertanggungjawab mak ayah. Mak ayah bertanggungjawab. Tapi mak ayah dah tahu, tak ada hukum lah mak ayah dah tahu. Dia pandai-pandai lah, dia sembunyi. Kalau mak ayah dia tahu, mungkin dia kena pukul, dia kena rotang. Ambil barang orang ni, umur 10 tahun, 11 tahun dah ni. Bukan 7-8 tahun. 7-8 tahun tak boleh rotang lagi, cuma beri peringatan keras. Sebab dia belum cukup umur 10 tahun. Dia 10 tahun ni, kalau mak ayah tahu, dia kena rotang. Dia pun sembunyi, mak ayah tak tahu. Mak ayah tak ada hukum lah sebab mak ayah tak tahu. Ni nak cerita ni. Budak yang buat kerja ni sebelum balik, lepas dia balik, dia ingat perbuatan dia, dia wajib kena pulangkan kembali. Tak ada, dia wajib kena ganti, ataupun dia wajib minta halal. Ni barang hak orang. Walaupun mencuri itu merampah ke, tak kira lah. Pada masa belum balik sekalipun. Ni kena jaga hak orang. Mana kena pesan anak-anak, jangan kosek hak orang. Terliur berkenang macam mana pun, sabarlah. Sebab mak ayah tak mampu nak beli, barang tu mahal sangat. Sabarlah. Kalau pergi jalan-jalan rumah sepupu, minta-minta dia main je lah sekejap. Main dah lah. Lepas balik-balik lah. Kalau dia beri, lain cerita. Ni dia sebut senyap-senyap budak poket dia. Mak ayah kena didik kena pulang kembali dan kena ajar kamu kena minta maaf. Dia gitu. Ada ni. Mana ajar jangan sentuh ambil barang orang. Kena ajar buat hukum hakam. Kenang tak kenang pun jangan ambil. Sama ada mencuri, merampah, merompok, menipu, jangan hak orang. Macam contoh, bicara bab, dahulu kita bicarakan bab makan harta anak yatim, apa semua tu. Hak membabitkan harta pusaka. Harta pun sama tu. Dengan cara penipuan. Itu dengan cara penipuan. Ialah kira-kira apabila tidak ada anak lelaki, maka harta tu akan pergi kepada adik-beradik arwah ayah. Adik-beradik arwah ayah ni jangan hanya nampak dia boleh bagian pusaka. Dia kena nampak tanggungjawab dia kepada anak saudara dia yang tidak ada, yang lelaki. Jadi anak arwah ni perempuan belaka. Perempuan belaka. Maka harta tu selepas daripada isteri dapat, lepas daripada anak perempuan dapat, mak ayah arwah dapat, dah. Pak saudara dapat, pak saudara kena ingat. Sebab apa? Bukan hanya boleh harta pusaka. Dia kena ingat anak-anak saudara tu, kamu bertanggungjawab. Harta nak tanggungjawab. Ada ni. Ni hak kadang-kadang meninggal mak dan ayah. Meninggal mak dan ayah kemalangan. Hak ada tu anak-anak yatim belaka. Kalau anak tu lelaki, okeylah, habislah. Kalau anak perempuan, maka pak saudara akhirnya habis boleh ke pak saudara. Hak anak yatim, anak arwah ni tak ada bahagian. Ni di hari akhirah nak hadap macam mana? Dia nak hadap macam mana? Ni banyak berlaku. Mak ayah meninggal sekaligus kemalangan. Hak tinggalnya anak-anak yang belum balik, anak yatim. Anak kira macam mana tu? Jadi apabila tidak ada anak lelaki, betul lah. Boleh kepada bapak saudara. Tapi jangan nampak dapat harta sahaja. Dia lupa tanggungjawab. Sebagai bapak saya bertanggungjawab kepada anak saudara tu. Bukan boleh harta manis-manis gitu saja dah. Dia bak harta benda ni memanglah nak belaka. Kelong. Mana pakai kelong tau.
Kelong tu tamuk tau. Kelong tu dah comel kalau kelong. Nok tu biasalah nok. Kelong ni nok sangat tau. Ke mana? Kelong panggil apa? Kelong tamuk tau. Tamuk tau. Oh, dia kelong sungguh. Kenapa? Tamuk. Nok sangat. Daklah kelong. Tapi nok belaka harta. Nok belaka. Tapi nok harta yang halal. Nok harta yang halal. Tambuh harta yang haram daripada sumber yang haram. Tambuh harta milik orang. Kita nak curi, nak rapah. Jangan. Hak tu semua tu kita kena didik daripada awal pada anak-anak. Tak adalah daripada sekolah kita kena kira dah. Hak orang, jangan. Jangan kosek hak orang. Berkenang, teliu, suka, berehi tengok. Tengok sudahlah. Kena ajar gitu. Jangan buat mudah-mudah je. Ambil barang orang, mudah-mudah je. Lalu ke tepi pagar orang, nampak buah comel, pakai ambil je. Ada pesan macam tu. Lalu dia ambil buah rambutan orang. Buat kerja apa gitu? Alah, banyak. Sebutir je. Tak miskin dianya. Bukan masalah miskin kaya. Masalahnya, kamu mencuri hak orang. Dah banyak kan rambutan? Ambil sutir, luak. Luak dah ambil sutir? Luak lah sutir, tak luak apa ni? Kalau tak luak, luak ni kurang tau. Luak. Luak kurang. Ambil sutir tak luak? Luak lah sutir. Orang. Minta dengan tuan dia lah nak banyak mana pun. Jangan ajar gitu. Kalau hak jenis makan tak bayar, dia panggil apa? Mencuri kau. Makan tak bayar tu. Kan? Kita makan dulu, bayar kemudian. Dia, kalau nak bertepatan hukum syarak, bayar dulu baru makan. Kan? Kantin-kantin, kedai makan, standard-standard tu bayar dulu baru makan. Bayar dulu baru makan. Baru tu baru betul. Makan tu baru bayar. Lepas tu beritahu, karipat 2 butir, makan 3-4 butir. Dia bukan ada apa dah? Ada panggil apa tu? Kalau perut lepa tu dia panggil apa tu? Hok tu. Tak panggil kulit dah, dia panggil apa? Itulah. Kelosong. Perut lepa, apa tu? Hok dah pisang tu apa? Kan ada makanan hok ada tu kan. Ada makanan tak ada kaipak, ada apa? Tinggal apa? Tak nampak. Kalau ni dia kata ada utir perut lepa. Nampak daun banyak. 2 utir apa 3-4 utir. Boleh orang boleh cang. Tapi kalau jenis tak ada tu lah. Kalau nasi lemak, ada ketah dia. Nampak. Nasi lemak satu apa ketah ada 2 lapis, 3 lapis. Boleh nampak. Jangan hak nipu dia nipu ni. Tu nipu lah tu. Nipu panggil. Tapi tu semua maksiat tangan belaka tu. Ada je ni keluar terus tak bayar-bayar. Dah makan ramai-ramai. Ada terkadang seorang bayar, dia jamin dia belanja belaka ada. Kadang-kadang bayar masing-masing. Dalam ramai ni lagi seorang. Konon-kononnya kawan dia bayar. Walah, bayar masing-masing. Tanya tuan kedai. Kedai makanan pagi tu. Memang banyak perangai seumpama ni. Dia kata, bayar dulu orang makan. Dalam moga dia makan atas meja yang sama. Ambil kan kedai kapung. Kalau kedai standard ni, makanan tempat lain, meja tempat lain, ambil, lepas tu pergi kat kaunter bayaran, bayar, lepas tu pergi meja makan. Hak kapung-kapung ni, meja besar, tengah tu lah makanan, ambil. Lepas tu bayar kemudian. Ni tanya tuan kedai. Banyak kerja hok menipu, curi lah orang panggil. Kita makan ni kadang-kadang berapa 2 ke 3, akhirnya kita ambil 3 kadang-kadang, beritahu lebih. 2 ke 3 tak apa, beritahu dia 4 butir biar lebih dah kita tak teringat. Makan tak teringat. 2 ke 3. Kadang-kadang kita bayar ambil, beritahu dia 4 utir.
Tak apalah, tambah hak orang. Kena bayar dulu baru jadi. Kalau cakap dengan tuan kedai kok macam-macam lah. Hak tukang beli pun sama, hak tukang ngatur pun sama. Hak tukang ngatur, kuih tu 20 butir. Dia kata 30 butir. Ada ni. Mak tak? Sekarang ni hak tadi tu orang yang makan, orang yang beli, yang menipu, yang ambil, yang curi lah. Ada juga dia kata hak tukang atur kuih. Dah tuan kedai sibuk. Ni 20 butir, 30 butir dia kata. 30 butir. Bilang sungguh 20 butir je dia atur. Pada ni. Dah tuan kedai memang tak bilang. Sebab apa tuan kedai ni? Kelang kabut dia atur masa tu. Ni dia tu beritahu. Berapa tulis tuan kedai beritahu ke dia. Dia tulis ikut dia. Nak cari hak jujur molek tu. Waktu semua masyar belaka tu. Sama juga kita bayar makanan ni. Sedap dia. Kita buat makan kita tulis. Berapa harga? RM50 dia kata. Sekarang ni kan kalau kedai-kedai hak comel tu kan, keluar senarai harga tu lu tengok. Makanan ni harga berapa? Air ni harga tulis belah kedai. Tu baru sahih. Kan kedai-kedai sekarang ni kan. Lepas kita bayar, dia pun keluar berapa puluh ringgit pun kita boleh tengok. Nasi goreng mahal juga sini. Mi goreng ada belaka. Tu baru senang. Ni kita makan, dia tahu ke tuan kedai. Dia pun tulis. Dia pun kira. Berapa dia kira? Dia tak tahu. Saya nasi goreng RM5. Makan? Mi goreng RM4. Dia tak sebut pun. Dia tulis mana tu? Tu atas hati perut masing-masing lah. Dia kena ambil orang mencuri, menipu. Tapi kalau keluar tu boleh tengok. Boleh tahu harga jelas. Air ni harga berapa, tu baru comel. Baru kita kata kau telus. Mana? Telus. Orang telus molek. Puas hati tengok harga. Ni makan tok banyak mana? Kena mahal. Dah berapa harga? Kita tertanya-tanya. Akhirnya timbul tong mahal. Ni tipu dah ni. Padahal benda tu mahal dah sekarang ni. Benda mahal dah. Tapi kalau keluar kertas, risik dah. Keluar mesin dia keluar, bukan ditulis. Keluar. Okey, bayar. Ni. Tu barulah teluh molek. Tapi kalau orang jenis tak kira hari akhirah, tu kok boleh tahan tipu lah. Mari orang luar. Ni boleh dah ni. Orang luar mari. Dia apa ni? Dia pun tu selalu lah. Jual aku ni. Semua tu masya bayar dengan pahala. Habis pahala, dosa orang yang kita curi harta dia, orang yang kita tipu harta dia, orang yang kita rapah harta dia, dosa orang yang dizalimi tadi akan diletak atas orang yang menzalimi. Mula-mulanya dosa orang yang menzalimi akan diberi kepada orang yang dizalimi, dicuri, ditipu apa semua. Habis dah pahala yang menzalimi, maka dosa yang dizalimi pula diletak kepada catatan dosa orang yang menzalimi. Jawapan dia neraka. Dah habis dah. Pahala satu hal. Dosa orang lain pula letak atas catatan dosa dia. Jadi orang yang dizalimi itu dengan dosa dia sepatutnya dia masuk neraka. Orang yang dizalimi, harta yang dicuri, harta yang ditipu, harta yang dirampas, dengan dosa hak dia neraka. Tapi dosa dia tu Tuhan ambil, Tuhan letak atas orang yang menzalimi. Dosa dia kurang dah. Timbang banyak-banyak pahala, maka syurga orang yang dizalimi. Kalau tidak kok dengan pahala dosa, banyak dosa dia tu, timbang memang akan ke neraka. Dosa yang dizalimi tu Tuhan ambil letak kepada orang yang menzalimi.
Orang yang menzalimi, pahala habis dah. Dosa semata-mata. Dosa dia banyak dah. Dosa orang yang dizalimi pula, letak ke dia. Lama mana dia kena masuk neraka. Kadang-kadang di kedai kita makan. Selagi dia tak mari tulis berapa harga, tak nak makan. Dia tak makan lah dulu. Makan dulu mana. Dan apa dia tak makan? Lauk ambil sendiri. Banyak mana lauk kita ambil banyak tu. Makan lah dia kata. Nanti beritahu lah. Tak sedap. Sebab kadang-kadang kita ambil banyak. Mari dulu. Tulis dulu. Tulis. Banyak tu sayur ambil lah. Kalau banyak mungkin harga mahal sikit. Tak akan makan. Melainkan dia kena mari. Tulis dulu. Berapa harga. Baru kita makan. Lain kalau lauk dibubuh, lain lauk kita yang ambil. Kita ambil ni kadang-kadang dah kita suka lauk tu, kita ambil lebih banyak lah daripada orang lain ambil. Tak apalah. Kira lah dah banyak. Tapi dia suruh makan dulu baru nak kira. Nak kira mana? Mari kira dulu. Tulis dulu harga. Baru kita berani makan. Walaupun dia kata, makan. Nanti awak beritahu. Dah. Mari dulu tulis. Tulis dulu. Tambah apa? Tambah ambil hak orang. Tahu makan hak orang. Hak sendiri pun panjang dah kiraan di masyar. Hak sendiri. Hak jaga. Hasilan hak halal. Hak jaga dah tu pun panjang mana hitungan di masyar. Banyak mana harta yang terdapat daripada kita dulu sampai sekarang. Banyak mana? Yang kira ada sekarang. Hak kita guna dah puluh-puluh tahun. Banyak mana? Sumber daripada mana? Guna pada perkara apa? Semua tu akan dihitung di masyar. Banyak mana dah hak kita? Hak kita sendiri Hak tak ambil hak orang. Banyak mana dah? Panjang mana dah? Di masyar kita yang kena kira. Kebabit pula hak orang tu rebah lah. Hak sendiri pun padang dah. Hak sendiri pun padang dah. Kata-kata kita jaga mula daripada anak-anak kita ajar dah. Jaga molek. Kita orang susah, buat cara susah. Kita orang susah, kita buat cara susah. Kita orang sederhana, buat cara sederhana. Kalau tahu rezeki lebih, kita ajarlah. Untuk supaya pandai-pandai lah tolong orang sama. Dah tahu rezeki lebih. Kena ajar gitu. Jangan ambil milik orang. Ni mencuri ni kalau kita nampak kok, hak betul-betul tu lah. Iyalah. Hak jadi mencuri tu. Tonggel orang pun dicuri. Buah pisang orang pun dicuri. Ada pula tukang beli tonggel yang. Mari jual tonggel dia beli. Kita tahu haji usul dia kata. Tengok kat mata dene tu. Tonggel mana? Berapa kali jual tonggel? Banyak benar tonggel rumah dia. Tak jusur kan? Tonggel harga berapa? Jual berapa ringgit? RM30, RM50. Dicuri ya tu. Mari atau pisang. Dia bukan ada kebun pisang. Betul ambil mana? Tak ada usur dia kata. Ada usur apa? Yang mencurigakan. Dia tahu dah sebenarnya. Tonggel tu dicuri. Buah pisang tu dicuri. Konon-konon tak wajib usul, tak wajib periksa. Dia sama terbabit syubhat sama je. Mahsyar belaka tu. Sebab apa dia ambil tonggel? Sebab murah. Kalau beli hak sebenar berapa? Kenapa dia ambil buah pisang, dia nak goreng jual tepi jalan? Kalau dia beli pasar borong tu berapa harga pisang? Ini separuh dah harga ni. Tu. Sama tu. Konon-konon dia tidak mencuri. Sama je, syubhat sama. Ada orang gitu. Quran pun boleh curi. Tak tahulah siapa tu kan beli, tak tahulah. Surah Iman kena. Surah Iman, Quran mahal. Surah Iman ni ada CCTV. Dia ambil semayang. CCTV dia ambil semayang. Ambil semayang. Sebab pegang Quran tanpa wuduk haram. Curi Quran tak apa. Ke macam mana? Dok, dalam CCTV tu memang nampak dia kenal orang tu. Boleh guna dalam CCTV tu. Dah ambil semayang. Lepas tu dia masuk atas surah Iman tu, dia tahu mana Quran mahal. Dia ambil.
Dia pun turun. Elak je dia ambil. Tapi dia ambil semayang. Yelah dia mencuri. Siapa tu kan beli Quran tu pula? Quran ni. Mak Haji, Quran ni kalau biasa 200 ni Mak Haji. Saya ni, pergi ke Mak Haji RM50 sudahlah. Sama dengan Mak Haji ni. Saya pun tak baca juga. Kalau Mak Haji baca, boleh pahala saya juga. Ni harga 200 ni sebenarnya. Mak Haji ambil 50 lah. Saya jual murah je ke Mak Haji. Mak Haji pun tengok kat mata den ni tu. Mata tak pun nak celek mana. Orang dadah tu kan. Quran mana dia ambil harga mahal. Quran hak molek lah ni. Quran mahal. Bukan Quran biasa tu. Quran mahal. Quran molek. Dia boleh curi. Ambil semayang dulu. Takut juga dosa pegang Quran tanpa wudu. Sebab tu orang ni mencuri, selongkor rumah orang, Quran tak kosek. Quran tak kosek. Orang pun letak duit dalam Quran. Sebab apa? Duit akan selamat. Sebab apa? Curi tak akan sentuh Al-Quran. Sebab tak ada wudu haram sentuh Al-Quran. Naik rumah orang tak apa. Sentuh Quran tak boleh. Letak duit dalam Quran. Hilang juga duit. Periksa-periksa kawang dia sendiri. Ni orang hidup pondok ni. Kawan dia tahu dah kawan dia simpan Quran dalam simpan duit dalam Al-Quran. Simpan duit dalam Quran. Jadi hilang jugalah sebab kawan dia tahu dah dia burik dalam Quran. Konon je tak ada curi. Dah kawan sendiri curi. Bubuh duit dalam Al-Quran, bubuh duit dalam kitab. Pandang muktamad makruh. Tapi ada pandang mengatakan haram. Pandang mengatakan haram. Haram letak duit dalam Al-Quran. Haram letak duit di dalam kitab. Itu pandangan daif. Pandangan muktamad makruh. Duit dalam Quran bukan tempat bubuh duit. Dalam kitab bukan tempat bubuh duit. Tapi kenapa orang bubuh dalam Al-Quran? Sebab dia kata orang curi tak akan sentuh Al-Quran. Sebab orang curi pasti wudu tak ada. Kan ada orang curi ada wudu. Tadilah nak curi Quran dan ambil wudu sebab tak ada wudu asalnya. Tapi nak tanya, siapa yang akan beli Quran? Quran hak mahal, dijual murah. Tapi kalau kata tonggeh, kalau kata buah pisang, itu biasa. Ada orang sanggup beli. Alasan dia, saya tak wajib usul, tak wajib periksa. Walau dia sudah tahu dah. Mesti tonggeh ke, buah pisang tak curi. Tanam pokok pisang tu kat siapa? Tak ada kebun. Siapa? Tak ada dah. Ambil dia orang dah. Ni mencuri. Tapi biasanya orang dadah tau. Orang dadah. Macam durian tu. Durian tuan-tuan yang kata berebut tuang dengan orang curi. Kalau tuang siapa lambat boleh kau curi. Kalau curi siapa lambat boleh ke tuang. Jadi tuang dia ramal. Tuang dia juga. Oh curi tuang dia juga. Macam ni kita. Dia kata berebut. Dia kata tahun tu dia kata hak dia je durian jadi. Kalau lama kening jadi belaka. Dia curi hak tu sikit tak berasa mana. Lepas tu dia kata hak dia je jadi. Oh curi pakai hak dia tak lain tak ada. Ni mencuri belaka ni. Tapi biasa orang dadah Orang dadah. Tapi orang tak dadah pun ada juga. Orang jadi mencuri. Itu di antara maksiat daripada anggota zahir, maksiat tangan. Dan pukul orang. Tumbuk orang. Tampuk orang. Ni. Dia pukul, tumbuk, tampuk. Itu semua dosa dengan Adam pada diri dia panggil. Pada diri. Dan bunuh dengan tidak sebenar. Itu dosa Adam pada diri. Sama tu. Pukul, bunuh sama. Pukul bunuh yang tidak sebenar. Ada pukul yang sebenar. Kita pukul anak kita umur 10 tahun dengan pukulan yang tidak melukakan. Pukulan berbentuk pengajaran. Itu pukul yang sebenar. Wadribu li ashrin, Nabi kata. Pukul oleh kamu bila umur 7 tahun, bila umur 10 tahun. Itu hak pukul yang syarak perintah pada ibu bapa. Wadribu, pukul oleh kamu kata Nabi. Li ashrin, bagi umur 10 tahun. Pukul mana ni? Pukul darban ghaira mubarrih. Pukul yang tidak melukakan. Pukul yang tidak melukakan.
Bukan pukul sampai ke cedera. Pukul sampai ke cedera, maka ibu bapa dia kena takzir. Dia kena hukum oleh pihak berkuasa. Pukul sampai ke berdarah, pukul sampai ke patah, tu kena dakwa. Atas dunia kena dakwa, kalau tidak bertabah di hari akhirah pun kena dakwa. Pukul ni pula waitaqil wajha, jangan kosek bahagian muka. Pukul jangan kosek bahagian muka. Lempang-lempang tak ada. Tak ada. Bahagian muka, bahagian kepala jangan kosek. Betul kata tua cermat, telinga pun tidak pulah. Budak tidak pulah telinga. Tapi masalah kitanya, dia lari, kita nak pegang mana boleh tak lari? Kena pegang telinga lah bahawa dia tak lari, kan? Budak nak lari, kan? Kita nak pegang mana? Nak pegang lari payah. Mana nak pegang? Pak muda. Pegang telinga, tak ada lagi dah lah. Dia tak mesti pula bahagian atas. Sebab dia membabitkan otak. Ni sekali anak buat salah, dia lempang. Dia lempang, mupu kawan tu budak tu. Pusing, pening kepala budak tu. Allah kata ayah seumpama. Dia kata bodoh lah. Main duduk dalam lempang, gegotok. Memang bodoh lah budak tu. Pok pun bodoh juga. Sekolah bukan luluh pun. Anak bodoh kena pok pun bodoh. Kalau pok cerdik, anak cerdik lah. Dia lempang, anak dia. Kita tengok ke Allah kata. Itu semua akan didakwa daripada masyarakat belaka. Pukul yang sebenar. Pukul nak mengajar. Bukan pukul nak menyeksa. Bukan pukul kerana hawa nafsu kita. Pukul kerana syarak Nabi suruh. Pukul kerana hukum. Bukan pukul kerana gerang, kerana nafsu kita bukan. Kita ni nak pukul, tengah-tengah gerang tu kita pukul. Jangan. Tenang dahulu, hilang perasaan marah, kita balik pada syarak. Kita pun ambil tangan dia, kita rotang. Tapi kita ni pelik. Ustaz, kalau dah sejuk dah, kita tak pukul dah. Pukul tengah panas tak jadi. Dia nak pukul syarak, pukul ketika ibu bapa tenang dah, sejuk dah. Pukul kerana syarak. Bukan pukul kerana gerang, kerana nafsu, bukan. Atau pukul yang sebenar. Kalau ni pukul yang tidak sebenar. Jadi kalaulah kata masa muda-muda kita orang jenis backing, jenis orang gagah. Kita pukul orang tu, ini dosa anak Adam, kita kena minta maaf kalau di masa lagi hidup. Jadi cerita kat orang, ni ada kat jenis hak cerita. Kita masa muda kok, ramai dia kata makan napa dia kata. Makan napa dia. Tapi tua ni tak larat dah. Tapi dia kata ramai orang makan napa dia. Dia pukul orang, dosa anak Adam, minta maaf tak lagi. Dia kena minta maaf. Dipanggil dosa pada diri. Dosa anak Adam ni kan, dosa pada agama. Dia kata syirik, bid'ah, sesat, itu dosa pada agama. Hak tak sebenar lah. Dosa pada diri, dosa pada diri. Pukul, mencederakan. Dosa pada harta. Dosa pada kehormatan. Dosa pada maru'ah, dia panggil. Dosa kepada kehormatan ni, dia berzina dengan isi orang, berzina dengan anak dara orang. Itu dosa kadang-kadang pada kehormatan. Dosa kadang-kadang pada maru'ah, dia mengumpat, dia memfitnah, dia memaki hamung. Itu dia ada 5 bahagian dosa anak Adam. Kalau bahagian pukul ni, dosa anak Adam pada nafsun, pada diri. Dan bunuh dengan tidak sebenar. Ada bunuh yang sebenar, bunuh dalam hukum agama, ataupun terbunuh kerana mempertahankan diri. Itu bunuh yang sebenar. Dia diserang, dia mempertahankan diri, maka terbunuh. Itu bunuh yang sebenar. Faham tak? Sebab dia ada ketika mempertahankan diri. Boleh pukul dan sampai pekat, boleh jadi bunuh sekalipun. Kalau mempertahankan diri. Itu hak sebenar, bukan tidak sebenar. Jangan pula orang mencuri, orang tu lari dah, dia pergi tetok juga sebelah belakang. Itu bukan mempertahankan diri. Itu membunuh kerana hawa nafsu, kerana dia gerang. Sebab apa? Sentiasa barang dia kena curi.
maka mahkamah akan cek baliklah. Kamu tetok dia, kamu tembok dia, kamu keselamatan kamu berbahaya ke? Dia serang kamu ke? Tak. Tetok sebelah belakang, tembok daripada arah belakang, maknanya pencuri sudah melarikan diri. Dia tetok, dia tembok bukan untuk menyelamatkan diri dia. Dia geram kerana apa? Kerana harta dia banyak kali dah kena curi. Itu kena hukum. Sebab itu bukan yang sebenar tu. Itu kerana nafsu dia. Bukan kerana mempertahankan diri. Sebab tu kalau berlakulah yang terbunuh tu pencuri, kita jangan mudah-mudah nak bela yang dicuri tu. Sebab terkadang yang dicuri tu sendiri, dia tetok, dia tembok tu bukan kerana mempertahankan diri. Harta yang dicuri, dia tak ada hak untuk tetok, untuk tembok walaupun dia mencuri, melainkan kerana keselamatan dia bahaya. Orang tu ada senjata, itu cerita lain. Dia hukum ni dia haluh. Mana ada pukul membunuh yang sebenar. Ni pukul orang dan bunuh dengan tidak sebenar. Dan berjalan pada tempat yang haram. Ni maksiat kaki. Tempat maksiat, tempat haram tu haram lah. Tempat-tempat tu dia melangkah tu. Itu di antara maksiat hati. Di antara maksiat kaki. Itu maksiat kaki. Hak dalam kitab Hidayatus Salikin ni, dalam kitab Hidayatus Salikin, maksiat kakinya samalah Ustaz 70. Dan ada pun kedua kaki itu, ini Hidayatus Salikin, Ustaz 70 hak nipis. Maka pelihara olehmu daripada berjalan kepada segala tempat yang diharamkan oleh syarak. Dan atau berjalan pada orang zalim, atau berjalan kepada raja-raja yang zalim. Kerana pergi kepada raja zalim itu dengan tiada darah yang sangat, atau dengan tiada hajah yang bermaksud pada agama, pada akhir atau beragama, maka itu jadi maksiat, lagi haram. Kita melangkah kepada raja yang zalim tanpa ada, tiada darah yang sangat, darah yang sangat, atau dengan tiada hajah yang bermaksud pada akhirat atau pada agama. Tak ada hajat akhirat. Kalau pergi kat raja zalim kerana nak nasihat agama, tu dituntut pada syarak. Tak ada, bukan di darurah pun. Darurah yang sangat macam mana, tak pergi akan ditangkap, akan dianiayai. Tu dia pergi kerana ada darurah yang sangat. Sekarang ni, atau berjalan pada orang yang zalim, atau pada raja-raja yang zalim, kerana ni semuanya maksiat belaka ni. Kerana pergi pada raja yang zalim itu dengan tiada darurah yang sangat, atau dengan tiada hajah yang bermaslahat kebaikan pada akhirat atau pada agama, maka iaitu berjalan, iaitu pergi pada raja-raja yang zalim, jadi maksiat lagi haram. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Panjang ni hak kita Mazali ni. Fal masyu ila salatina az-zalamati min ghairi darurah. Ni panjang Arab. Ambil terjemahan dia. Artinya kata Mazali, maka berjalan kepada sultan yang zalim dengan tiada darurah, yakni dengan tiada hajah yang masuk pada syarak, dan tiada hajah yang sangat picik, yang sangat mendesak, iaitu berjalan pada sultan yang zalim, jadi maksiat. Kerana yang demikian berjalan pada sultan yang zalim, merendahkan diri bagi mereka itu. Kita merendahkan bagi mereka itu. Ini umum ni. Tambahan pula kalau orang yang alim. Ni tambahan. Kalau orang tu orang alim. Ini bukan cerita orang alim ni, orang yang umum saja ni. Kalau tegur dia yang zalim, berarti kita merendah diri kepada sultan yang zalim. Melainkan tak pergi, kita akan diambil tindakan. Itu cerita lain, itu ada darurah. Ini cerita umum ni, cerita orang biasa ni, bukan cerita orang alim.
Kerana yang demikian itu, yang mereka pergi kepada sultan yang zalim itu merendahkan diri bagaimana kita mana pada orang yang zalim. Dan memuliakan, akan dia memuliakan akan sultan yang zalim. Dan sesungguhnya telah disuruh Allah Ta'ala dengan berpaling daripada mereka itu sultan yang zalim. Dan lagi yang demikian itu membaikkan bagi kaum mereka itu. Membaikkan bagi kaum mereka itu. Membanyakkan bagi kaum mereka itu. Ramai. Dan menolong mereka itu atas zalim mereka itu. Dan jika ada perjalanan yang makan itu, perjalanan pada wajah zalim ni, sebab menuntut akan harta mereka itu, nak duit, maka iaitu berjalan kepada mengusahi yang haram, kerja haram. Kata Imam Ghazali rahimahullah, dan sesungguhnya telah bersabda Nabi SAW, barang siapa, dalam hadis ni, man tawadha'a li ghaniyin salihin zahaba sulusadini, kata Nabi. Barang siapa merendahkan dirinya bagi orang yang kaya yang soleh. Orang kaya ni soleh, dia merendahkan diri. Kenapa? Kerana dia tu kaya. Dia model kerana orang ni kaya, tapi kaya yang soleh ni, kaya yang soleh. Nabi kata, nescaya. Dia pergi ni kerana nak harta lah. Buat baik dengan orang kaya yang soleh. Dia merendah diri, belaka. Dia angkat pula. Supaya dapat harta. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hilang 2/3 agamanya. 2/3. Kata Mazali, inilah Nabi kata ni pada orang yang soleh. Maka apa lagi engkau sangka dengan kaya yang zalim. Nak pergi pada raja yang zalim, nak harta pula. Ini cerita orang umum. Orang alim sama telah. Dia sangat-sangat kena jaga langkahan dia. Nak pergi mana-mana tempat, dia kena periksa molek-molek. Sebab orang awam, orang ramai tu, orang alim tu baik dengan dia. Kenapa kamu kata dia zalim? Kalau zalim, macam mana orang alim dia jadi baik dengan dia? Ni. Jadi fitnah besar lagi. Hak ni Mazali kata berjalan yang haram ni kepada raja yang zalim, tidak ada sebang darurah ni. Ini cerita umum ni. Bukan cerita orang alim. Orang alim sama telah. Sebab orang-orang yang zalim ni, dia nak pada orang alim lah. Dia nak ambil gambar, tunjukkan bahawa dia baik dengan orang alim ni. Dia baik dengan orang alim ni. Orang alim tempatang lagi. Orang alim luar lagi. Mari ni, orang luar. Tengok macam mana orang alim luar. Faham tak ni? Dia sebenarnya sama je. Orang alim di luar tu, dengan tempat mereka pun mereka itu juga. Siapa sekalipun kerajaan, mereka akan mendampingi di negara mereka sendiri. Walaupun kerajaan tu macam mana sekalipun, sama telah pula mari tempat kita, mari tempat yang lain, sama telah lah. Maka akan dia highlightkan. Akan jadi hak zalim tu jadi baik. Tu lagi berat. Hak ni maksiat kaki ni bukan cerita orang alim ni. Melangkah kepada raja yang zalim. Kalau orang alim sama telah. Lepas tu setengah-setengah tu guru dia cukup jaga langkahan dia. Nak pergi situ. Wah. Waktu tempat orang besar-besar tu saya tak biasalah. Dia bukan apa non, dia tambuh. Langkahan tu yang pertama boleh mempengaruhi dia. Terpesona dengan kudiniaan. Satu laginya dengan pergi dia tu akan menyebabkan orang-orang luar akan beranggapan orang yang zalim ni orang baik. Ada ni. Yang pertama dia tak pergi untuk selamat diri dia. Sebab kalau pergi dia kata tempat mewah-mewah, dia beri pula duit banyak-banyak, hak ni boleh pinang mata. Pada pinang mata, kelabu mata. Orang alim ni, dia takut situ. Takut pinang kelabu mata. Satu lagi dia takut akan mengelirukan orang lain. Walaupun dia kata, saya kalau pergi saya beri nasihat. Konon-kononnya. Beri nasihat masa mana? Kalau dia nasihat sekalipun, dia ada penasihat dia sendiri dah.
Cakap apa pun ni nak guna awak saja. Bukan nak nasihat awak. Dia ada penasihat dia dah. Kau nak dok, kesian nak pergi nasihat. Tapi orang nampak tak nasihat tu, tak nampak. Sebab terkadang nasihat ni kena nyatakan daripada jauh. Terang-terang. Berbentuk bangkangan, bantah, itu nasihat. Kita nasihat jumpa seorang-seorang. Dia ada penasihat dah. Kalau bawa kita seorang, dia tak layang Tapi dia nak kita juga. Kadang-kadang bisik kebaikan. Tapi nak apa? Dia nak nampak pendampingan tu mustahak. Dengan satu gambar tu akan diguna bertahun-tahun. Ada ni. Satu guru dia cukup jaga. Nak ke mana? Tak payah dia kata. Ayah. Itu orang besar tu, kita orang biasa je tak payah. Kita pergi. Dikira nak juga mari pondok dia. Itu je. Kalau mari dia nasihat sungguh Nak mari pun dia buat syarat pula. Bukan mari gitu nak. Kadang-kadang dia mempergunakan pula. Ni kalau tu guru hak cermat, dia tambah ada kaitan. Yang pertama, dia jaga diri dia. Yang kedua, dia takut akan mengelirukan orang lain. Kalau pergi tempat-tempat, akan dapat sagu hati, sumbangan, banyak-banyak. Sekali pergi boleh dapat puluh-puluh ribu untuk pondok, contohnya. Dia pondok tak perlu sumbangan seumpama tu. Pondok boleh hidup dengan sumbangan yang sederhana saja. Sumbangan orang kampung gitu je. Pondok ni kehidupan dia sederhana. Ada sikit buat sikit, ada sikit buat sikit. Tapi bila dapat je sumbangan 100,000, akhirnya dia bermewah-mewah, akhirnya jadi hilang barakah. Akhirnya hilang barakah. Ada pondok-pondok yang terbabit seumpama tu, akhirnya hilang barakah. Tak ada barakah. Ni pondok ni dak ni. Tapi dia tidak bermewah, dia duit tak banyak. Hanya sumbangan orang ramai je. Tapi pondok dia barakah. Sebab apa? Dia hidup ala kadar, sederhana, ikut kemampuan. Tak perlu bermewah. Tapi kalau pergi dapat 100,000, banyak mana? Semua tunggu ditambah. Ditambah penat lelah dia daripada sumbangan yang halal, bahkan daripada orang-orang kampung, campur dengan sumbangan yang tak tahu mari daripada mana, dengan ada tujuan yang pelbagai. Lepas itulah orang alim, kita cerita kaki ni berjalan pada tempat yang zalim ni kira umum je. Tapi kalau orang alim, sama telah lah, dia kena jaga. Langkahan dia kena jaga, tindak tanduk dia kena jaga. Sebab akan mempengaruhi orang jahil. Orang jahil, dia tengok, tu orang alim gitulah. Ada ni. Atau berkait dengan maksiat kaki. Kita perhabis lagi dah ni sikit je. Dan derhaka dua ibu bapa. Derhaka pada dua ibu bapa. Itu semua tu maksiat zahir, dosa-dosa yang besar belaka tu. Derhaka kedua ibu bapa. Dia kadang-kadang kita ni biasa-biasa ni okey. Tapi bila Tuhan uji kita, kemudian bila orang tua kita uzur ke, banyak korinah ke, hak tu dak, kalau kita dak sabar, boleh jadi kita derhaka pada ibu bapa. Masa gini okeylah. Kita khidmat kita apa masa dan gini. Tapi bila Tuhan uji, mak ayah ingatan pun tak berapa, comel dah. Kemudian banyak pula, begitulah, beginilah. Contoh. Ni kalau kita dak sabar, kita boleh jatuh pada derhaka pada bapa. Akhirnya kita kasau. Kita menyakiti hati dia. Malam tak boleh tidur dah kitanya. Kacau dia. Dia tak boleh tidur. Tak boleh tidur lah anak ni. Bila orang tua uzur tak boleh tidur, dia manggil lah anak ni. Dia tak boleh tidur. Maka anak pun tak boleh tidur. Siang hari, dia tidur khong. Anak nak kena kerja pula siang hari. Lepas tu gitu gini. Mulalah naik angin anak ni. Tu. Jaga tu. Kita khidmat tu dah pahala yang sangat besar. Kita khidmat pada waktu kita yang uzur, pahala yang sangat besar. Kita khidmat kepada pesakit yang bukan keluarga kita sekalipun, pahala besar dah.
Bukan keluarga kita, kawan kita ke, kita khidmat dia, kita tolong dia. Sebab tak ada keluarga mari tengok orang sakit ni, kita tolong yang mana dia tak ada kena-mena kita. Bukan keluarga kita pun, kita tolong orang sakit, pahala yang sangat besar. Sehingga kan kalau orang sakit nak kita, orang sakit nak kita. Kalau kita ada, dia jadi tenang. Kalau dia tak ada, dia jadi payah. Orang sakit tu nak kita, walaupun kita bukan keluarga dia, tapi dia perlu pada kita. Sehingga kan gugur fardu ain sembahyang Jumaat. Ada ni, gugur fardu ain Jumaat. Ni Jumaat dah ni, tapi pesakit ni nak kita. Apa-apa pun dia nak kita ada kat dia, nak tolong picik ke, tolong apa tak kira lah. Tapi dia nak kita. Nak Jumaat dah ni, tapi dia nak kita juga. Gugur fardu ain sembahyang Jumaat. Tahiyat Jumaat kita ni. Bayangkan sembahyang Jumaat ni. Tuntutan besar, syiar yang besar dalam agama ni. Tapi boleh jadi gugur. Tak jadi fardu ain dah pada kamu tunggu dia lah. Tapi pesakit itu bukan keluarga kita sekalipun. Ni, kita khidmat kepada mak ayah yang sakit. Besar pahala. Tapi kalau tak sabar, boleh tu. Boleh jadi derhaka. Kalau dah hilang sabar biasalah. Dah backing dah. Orang sakit tu backing juga. Tu baka dia backing juga. Minta maaf lah. Minta maaf lah ayah kita marah ke ayah kita backing lah ayah moga anak ayah juga ayah backing tu. Kita dah ada daging ayah backing kena alasan kau ni. Jadi nak kata apa? You sungguh tak mu backing kan aku backing. Pasal molek lah. Dah nak backing nunggu dia nak kata begini. Tapi salah tu tak salah. Minta maaf lah. Tu derhaka tu. Dia sapa ke mak ayah ni, walaupun tak sembahyang pun. Tak sembahyang sekalipun, kita kena cakap molek. Sembahyang. Gitu je. Jangan kita cakap kasar. Nak mati dah. Sembahyang tak ambuh pula. Nak masuk neraka ke ni? Tak boleh. Neraka kita. Haram. Kita menyakiti hati dia. Dia tak mau sembahyang, kita cakap. Cakap secara lembut. Dia tak ambuh juga, tak ada apalah kita. Tak boleh apa dah. Tapi tak bolehlah kita nak orang lain boleh lah. Adik-beradik boleh adik-beradik. Allah. Abang ni tua dah. Tak mau sembahyang lagi. Nak masuk neraka ke? Boleh lah. Abang adik boleh lah. Kalau mak ayah tak boleh. Jangan duk belebeh. Ada orang di belebeh. Belebeh memang tak belebeh. Dia berleteh. Sebab apa? Tak mau sembahyang tu. Dia belebeh macam budak-budak. Jangan kata, jangan. Jadi tak mau sembahyang tu dah sebesar. Betul. Tapi kita, anak ni label lain, pakat lain. Dia tak sama dengan adik-beradik. Adik-beradik lain cerita. Bolehlah kita nak kira, nak kerana pun. Tapi kalau mak ayah tak boleh. Walaupun tak mau sembahyang sekalipun. Anak payah ni. Bila diuji. Kalau segar-segar gini, tak ada lah derhaka. Segar-segar gini. Tak takut dah masuk ujian uzur tu, sakit. Uzur sakit pula bukan sekejap-sekejap. Lama-lama sakit tu. Kena jaga belakang lah. Ni, derhaka dua ibu bapa. Dan tidak bertegur. Putus silaturahim. Itu pun sama juga. Putus silaturahim. Adapun kurang hubungan. Sebab lama. Acak kali dah kita kena ke dia. Tak apa tegur mana. Tapi bukan hubungan putus silaturahim. Ada keperluan cakap. Berjabat tangan. Tapi nak rapat macam dulu. Nak bertegur siapa mesra macam dulu. Tak dah lah. Sebab kita ni orang mudah ditipu orang. Mudah percaya kat orang. Acak kali dah kena. Lepas tu jumpa jadi lain dah. Kurang dah tu lain ni. Ni putus silaturahim. Itu dosa yang besar. Dan menzalim akan makhluk. Menzalimi akan makhluk. Walaupun makhluk tu binatang sekalipun. Walaupun makhluk tu binatang sekalipun. Kita sepak kucing. Kita macam-macam lah. Ananya. Tu menzalimi ni menzalim akan makhluk ni itu pergi pada maksiat tangan tu. Menzalim akan makhluk itu pergi kepada maksiat tangan. Walaupun binatang sekalipun makhluk Allah ni. Kita buat zalim. Ayam itik contoh. Jangan buat zalim. Dah ayam tu masuk dalam pagar kita, tu bukan salah ayam, salah tuang dia. Dia cari tuang dia lah. Ni lembu disembur asid.
Lembu sembok asid. Habis. Dia punya kulit tu, Allah lah. Nampak daging lembu tu. Lembu dah masuk pagar dia. Lembu. Hak salah tuang dia. Nah, tuang dia tu. Tuang lembu tu lah. Tuang lembu tu, kalau tengok kok cerdik lembu daripada tuang dia. Cerdik lembu dia tuang dia. Tuang dia tak ada hukum. Tuang lembu tak ada hukum kadang-kadang. Tapi dia pun sembok asid pada lembu tu. Tu haram. Dia menzalimi akan makhluk Allah Ta'ala tu. Memanglah lembu tu masuk pagar dia. Lembu tak ada salah. Tuang dia yang salah. Tuang dia kata, aku tidak salah. Kamu salah sebab pagar kamu dah tutup. Dia kata gitu. Lepas bahagian dia. Akhirnya, tuang lembu ni, tahi lembu dia tu, habis. Sutai kapung. Kereta pijak tahi lembu dia. Karak kereta orang. Macam mana tuan lembu di padang mahsyar? Ni, dia kalau kata nak bawa lembu ke jalan raya sebab dia nak balik daripada tempat rupuk dengan kandang lembu kat rumah dia tu, pakai paper lah lembu tu. Tak, bukan dia akan mengotori jalan raya. Karak kereta orang, punah kereta orang. Sungguh ni. Itu belum lagi jadi kemalangan. Mati orang, cedera orang kerana lembu. Tuang hidup mana tuang dia? Ada ni. Itu kesalahan dia lah. Tapi boleh tak macam tadi disembah asid? Jangan, tak boleh tu. Tak boleh. Itu berdosa tu. Itu pernah berlaku lah. Bukan kulit, daging nampak lembu. Daging dia tu nampak. Kulit tak ada dah. Itu disembah asid. Itu menzalimi akan makhluk. Dan lain-lainnya daripada perkara maksiat, daripada anggota zahir. Dia pergi pada doa. Doa itu minta kita kepada Allah atas jalan merendah diri. Dan apa-apa doa, apa kalau dapatnya, maka dapat itu dengan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kewajipan atas Allah. Kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa ini dapat manfaat kepada yang hidup dan yang mati. Yang mati sekalipun didoakan oleh orang yang hidup, yang mati akan dapat manfaat. Sebab itulah di antara rukun ketika sembah jenazah adalah doa. Takbir yang ketiga tu kan rukun dia doa. Kenapa doa tu jadi rukun? Sebab doa dapat beri manfaat kepada orang yang mati. Kan kita ziarah-ziarah kubur, kita doa kepada ahli kubur, beri manfaat kepada yang hidup dan beri manfaat kepada orang yang mati. Wallahu a'lam.